Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berjumpa untuk kelas ulang kaji ulang kaji yang ketiga pada hari ini, iaitu soalan ke-9. Okay, kalau kita tengok soalan yang 9, okay, bagi sedikit feedback kepada cikgu Okay, agak-agak awak ni tajuk apa ni? Okay, soalan ni tajuk apa? Apakah tajuk soalan yang ke-9 ni? Iaitu di bawah tajuk sukatan membulat. Okey, iaitu di bawah tajuk sukatan membulat. Okey, cikgu dah buat sedikit nota untuk awak. Bukan nota lah, nota diambil daripada buku teks. Okey, nanti cikgu akan buat dalam Google Form nanti. Google Drive. Form lah. Okey, so dalam sukatan membulat yang telah kita belajar in Malay nanti awak tengoklah dalam bahasa Inggeris tu. Okey, yang pertamanya adalah penukaran radian kepada darjah, yang keduanya adalah panjang lengkung suatu bulatan. Okey, yang ketiganya adalah luas sektor suatu bulatan. Okey, luas sektor satu bulatan ni cikgu syorkan. Okey, cikgu syorkan kat sini adalah luas dia adalah 1/2. Okey, iaitu luas dia adalah 1/2. Okey, cikgu pakai R untuk jari, iaitu R kuasa 2. Theta tolak dengan sin theta. Okey, cikgu showkan pakai yang ni. Okey, so theta kat sini in radian. And then degree kat sini cikgu showkan pakai degree. Boleh juga nak pakai radian, tapi kena setting pada calculator. Okey, betternya pakai degree lah. Okey, yang ini untuk pakai formula ni iaitu 1/2 R kuasa 2 theta tolak sin theta. Okey, untuk tajuk ni. Maka sini je lah formulanya yang perlu awak tahu. Okey, benda yang perlu awak tahu kat sini. Ni. Okey, untuk dalam sukatan membulat juga, okey, kalau awak tengok panjang lengkung iaitu S sama dengan J theta ataupun R theta kat sini. Okay, cikgu suka pakai R theta. Okey, ataupun kat sini kita boleh tulis sebagai apa? 1/2 R squared theta. Okey. And then kadang-kadang sukatan membulat dalam circular measure juga boleh menggunakan heron. Okey, heron ini kita belajar dalam tajuk apa? Iaitu penyelesaian segitiga. Okey, ataupun MBI we call as structure of triangle. Okay. So untuk apa kita nak cari heron menggunakan rumus heron ni? Iaitu untuk mencari apa? Untuk mencari area. Okay, untuk mencari luas. Okay, ni sedikit-sedikit lah. Nanti nota kita akan penuhi dengan apa-apa lah kat sini. Okay, untuk sukatan membulat. Okey, untuk soalan macam ni, kalau kita tengok, okey, dia bagi maklumat kita apa kat sini? Nah, ini adalah maklumat jejari. So, ini adalah maklumat jejari iaitu R sama dengan 6. Okey, yang keduanya dia bagi apa? Dia beri dalam bentuk ayat. Okey, dia beri dalam bentuk ayat, dia menyatakan apa? Length of arc BC. Where the BC kat sini? B to C. Okey, B to C. Okay, what is the value of BC? 8.5. Okay, 8.5 cm. Okay, 8.5 cm. Okay, so kehendak soalan pertama. Yang pertamanya dia suruh cari B in radian. Okay, B in radian. And then dia suruh cari untuk soalan B, 9B, dia suruh cari area of BOC ni. Okey, masalah sekarang kita nak start mana? Masalahnya kita nak bermula di mana? Okey, bermula di mana? Okey. So bagaimana kita nak mulanya? So ada sedikit satu kata kunci iaitu semi seka ni ataupun semi bulatan. Apa maksud semi bulatan? Apa maksud dia? Maksudnya ialah separuh daripada bulat. Okey, separuh daripada bulat. Okey, lagi. Separuh dia bulat. Okey, separuh dia bulat lagi.
Boleh diterima? Okey, kalau masuk kat sini, baru ada bulat, ya. Tapi kita nak tengok daripada apa? Angle dia. What is the value of angle kat sini? Apakah nilai Jumlah angle 180. Okey, 180. So, 180 in radian, pi, right? Okey, so 180 ini bersamaan dengan pi. So, bagaimana kita nak mula dengan kehendak kat sini? Okey, kat sini ni maklumat dia. Ni daripada sini kita olah kepada bentuk macam ni. Okey. So, bagaimana kita nak mula dia? Iaitu kita mula daripada maklumat yang lengkap. Okey, let's say cikgu cikgu tulis sebagai apa kat sini? Okey. SBC equal to arc theta. Cikgu pakai arc theta Boleh? Okey. So BC dia punya lengkung dia ataupun arc dia iaitu 8.5. Radius dia 6. Theta dia theta lah. So theta ni duduk mana? Duduk kat sini. Sini ke sini. Okey, theta dia dari situ ke situ. Ini adalah theta dia. Okey, bila cikgu dapat theta, theta bersamaan dengan 8.5 divide by 6. Okey, so ingat jawapan mesti dalam 4 angka bererti. Okey, 4 significant big figure. Let's say dapat kat sini 1.417 radian. Okey, cikgu syorkan kat sini jawapan mesti 4 angka bererti ataupun 4 significant figure. Okay. So theta bersamaan kat sini 1.417. Seperti mana yang sahabat awak sebut tadi. Sudut dia bersamaan dengan 180. Tapi kita tak ambil 180. Why? Sebab soalan nak dalam radian. So better kita ambil pi. Okay, ambil pi kat sini. So bagaimana terhasilnya B ni? Okay. Iaitu B. Kan B ni beta. Beta plus theta. Theta kat sini adalah theta BC Cikgu indicate lah sini. Let's say theta BC. So theta BC. Okay. Equal to pi. Biasanya kita guna sama dengan 180. Betul. Tapi nanti kita kena convert balik ke radian. So panjang sikit langkah kerja kita. So kat sini kita guna pi terus sebab kita dah belajar sebelum ni. Okay, kita dah belajar. Cikgu tambah sikit dalam nota. Kita dah belajar bahawa pi bersamaan dengan 180 degree. Okay, 2 pi. 2 pi seka So apa yang berlaku? 360 degree. Okay, kita dah belajar kat sini. Iaitu kita belajar ni dalam penukaran apa? Penukaran radian kepada darjah atau sebaliknya. Okay, yang kita telah belajar. Okay, bila dapat macam ni, so bagaimana nak dapat beta? So beta sama dengan pi tolak dengan theta BC. Pi kat sini cikgu showkan untuk soalan macam ni, cikgu showkan pakai pi calculator senang. Boleh juga nak pakai 3.142. Tapi cerewet lah. So pakai pi calculator. Guna pi calculator. Silap cikgu shift pi up. Shift ESP up. Okay, so kat sini awak akan dapat pi tolak 1.417 radian. So beta equal to 1.725 radian. Cikgu showkan jawapan mesti. Mesti. Kecuali dia minta lah, tu jadi kehendak soalan. Sekarang ni tidak minta apa-apa, right? Tidakkah bawa dalam 2 decimal place, 3 decimal place or two significant figure. Okay, so kalau jawapan soalan pattern macam ni, jawapannya cikgu syorkan mesti tulis dalam 4 angka bererti ataupun 4 significant figure. Okay, so jawapan ni kat sini lah. Ni sama. Sama Okay, siap satu. Okay, and then luas. Okay, luas BOC. Okay, BOC. Sedangkan gambar rajah cikgu dah jadi macam ni. Tukar pen hitam lah. Okay, cikgu syorkan untuk jawab soalan B ni sketch diagram. Okay, sketch diagram. Sketch je lah, sketch.
Okay, let's say kat sini B origin ataupun center kat sini C. Okay, dia punya angle dia kat sini kita dah dapat. Okay, dah dapat. Okay, sorry. Okay, so dah dapat kat sini iaitu 1.725 radian. And then dia punya radius dia 6. Okay, soalan nak luas sektor. Ini adalah sektor panggil dia. Okay, sektor ataupun kawasan ni. Kawasan yang berlorek ini adalah sektor. Okay, sektor kat sini. Okay, sektor kat sini. So, formula apa yang kita nak pakai? Iaitu area equal to half R squared ataupun R kuasa 2 theta. So, insert je lah. Okay, ataupun substitute the value of R. 6 power of 2. And then theta kat sini bermaksud bukan theta BC. Theta kat sini adalah beta. Adalah nilai beta. Ini formula. Okay, ini adalah formula. Sebenarnya perwakilan beta, theta kat sini adalah beta. So, what is the value of beta? Kita dah ambil daripada A. So soalan ni adalah 1.725. Betul kan? BOC. BOC yang betul lah. Okay. 1.725. Okay, so awak calculate kan kat sini. Cikgu dia silap cikgu jawapan sini salah sikit kan. Okay, so bila calculate berapa awak dapat kat sini? Awak dapat apa? 31 kan? 0.05. Okay, so ada sedikit mistake lah soalan kat sini. Okay, BOC. Betul tak eh? Alamak. Silap lah cikgu. Apa yang cikgu silap kat sini? Sorry. Cikgu silap satu nilai kat sini tu. Soalan nak apa? Nak theta kat sini. So theta kat sini adalah kat sini ni. Theta ni. Ini nilai dia. Silap. Maka kat sini adalah apa ni? Tu matematik kalau bukan theta kat sini adalah theta kat sini adalah theta BC. Okay, theta BC. Sorry. Okay, so 1.417. Okay, so theta kat sini adalah theta BC. Okay, so cikgu padam balik baru jawapan dia sama kan. Oh, ingatkan jawapan salah rupanya jawapan betul. Cikgu silap ambil nilai tu dalam matematik kena hati-hati. Tengok macam cikgu buat tadi. Okay, buat silap. Okay, kalau silap maka salah dah. Salah lah nilai yang kita dapat. So kat sini awak akan dapat 25.51. Okay, 25.51. So ni nilai dia. Okay. Maafkan cikgu tadi BOC adalah belah kanan BOC iaitu nilai theta. Theta kat sini adalah theta B kepada C. Theta sinilah. Ni theta sini. Rupanya bukan theta ni kita ambil. Theta hak ni kita masuk kat sini. Kita masuk kat sini. Okay, so hati-hati dengan soalan macam ni. Okay. Soalan ni kalau kita tengok dia adalah jenis apa ni? Dia berturutan, mana nilai A ni, apa yang kita kira dalam A ni bukan kita ambil jawapan, kita ambil di antara jawapan kat sini baru masuk kat sini. Okay. Okay. So ni adalah pattern soalan yang perlu kena kuasai. Okay, next. Yang ke seterusnya. Okay, ni tajuk apa ni? Soalan ni tajuk apa? Okay, ni adalah di bawah tajuk function fungsi. Fungsi, di bawah tajuk fungsi. Okay, ada masalah beritahu ada masalah beritahu. Okay, ini adalah di bawah tajuk fungsi. So apa yang perlu awak kena faham kat sini? Okay, kita tengok fungsi yang awak dah belajar masa form 4 dulu. Chapter 1. Oh, banyak benarnya kita belajar. Yang pertamanya adalah tata tanda fungsi. Yang keduanya perwakilan. Ada dua kaedah perwakilan, gambar rajah dengan graf. Yang keduanya fungsi itu melibatkan apa? Melibatkan diskrit dengan selanjar. Tengok balik apa maksud diskrit, apa maksud selanjar. Okey, yang seterusnya ada fungsi
Fungsi gubahan. Okey. Fungsi gubahan ingat ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Nanti kita soalan ni nanti melibatkan fungsi gubahan nanti Okey, iaitu ke kanan. Ke kanan. Contohnya FG. So baca mana dulu? Baca G, F. Iaitu F masukkan ke dalam G. Ke kanan. Okey. Fungsi gubahan. And then last sekali awak kena tahu apa? Fungsi sonsam. So fungsi sonsam apa syarat dia? Apa sifat dia? Okey, sifat dia adalah ni lah. Ini ada dalam buku teks awak lah. Okey, ni nota yang ada dalam buku teks. Cikgu recall je. Okey, so apa yang masuk fungsi sonsam? Okey, katakan X ini objek. Bila sonsam, X ini dah jadi image. Okey, let's say lah X ini adalah objek. Kalau awak tengok kat sini. Okey, awak tengok kat sini. X ni adalah objek, Y ni adalah image. Bila dia inverse ataupun sosangan berlaku, so Y image dah jadi objek. Maka objek kat sini dah jadi image. Dia oppose kat sini Okay. So untuk soalan macam ni, cikgu nak awak berhati-hati. Okay, maklumat dia ditulis dalam bentuk ayat. Okay, maklumat dia diberi dalam bentuk ayat. Apakah yang perlu awak kena buat faham mula-mula? Iaitu awak kena faham ayat kat sini. Dia kata apa? Memetakan Y kepada X. Memetakan Y kepada X. Maknanya daripada tengah ni ke kiri. What is the fungsi dia? Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah F, Y sama dengan hash Y tambah dengan K. Daripada tengah ke kiri, ni fungsi dia. Yang kedua, memetakan Y kepada Z. Y kepada Z. So apa fungsi dia? Fungsi dia adalah 8 per dengan 2K, 2Y tolak dengan K. K ni fungsi dia. Respect to Y kat sini. Okey, yang mana nilai Y tidak sama dengan K per 2. Sebab apa? Nilai bawah ni tak sama kosong lah. Bila dia sama kosong, apa yang berlaku? Maka dia tidak tertakrif. Okey. Tak tertakrif. Okey. So bagaimana nak buat dia? Tu masalahnya nak buat dia macam mana? Nak buat dia, kita kena baca lah. Okey. Katakan cikgu ambil hak ni FY dulu. Okey, kalau ikut FY, apa yang dia kata? Objek dia adalah 6. Image dia adalah 2. Yang mana fungsi dia adalah apa? F respect to Y, memberikan kepada Y sama dengan hash Y tambah dengan K. Okey, bila sampai macam ni, apakah yang perlu awak kena buat? Okey, selesai lah. Selesai guna, masuk je lah. Masukkan apa? Okey, F6 sama dengan apa? 2. So kat sini jadi 2. So kat sini jadi 2 sama dengan, okey, Y ni gantikan dengan apa? Gantikan dengan 6. So akan dapat apa? 6 hash tambah dengan K. Okey, boleh sampai kat sini? Boleh. Boleh. Okey. Yang pertama. Yang kedua, kita ambil yang sebelah kanan tu. Yang sebelah kanan. Apa yang sebelah kanan kata? Okey, yang sebelah kanan kata iaitu F6 sama dengan negatif 1. Iaitu fungsi dia adalah G, Y sama dengan 8 per dengan 2Y tambah dengan K. Okey, yang ia punya syarat ni jangan tulis lah. Untuk step yang ini jangan tulis. Jangan tulis. Nanti jadi bolak awak tak tahu nak ambil apa manusia. Memadai tulis gini je. Tapi kalau jawapan K kena tulis lah kalau bentuk macam ni. Okey. Okey, so apa yang perlu kena buat? Kita masuk je. Okey, so nak masukkan lah. Nak masukkan, kita gantikan Y ni dengan 6. So, G, Y bermasuk negatif 1 sama ni negatif 1 lah, sama G, Y ni. Apabila nilai apa? Apabila nilai Y dia adalah 6. So darab lah. 2 darab dengan 6 tambah dengan K. Ingat diberi dalam bentuk pecahan. Biasanya pelajar kalau beri bentuk pecahan masalah apa? So berhati-hati kat sini. So kat sini dapat negatif 1 sama dengan 8 per 12 tambah dengan K. Pindah ke sebelah kiri. Ingat darab dengan negatif 1 kat sini. So berhati-hati. Okey, cikgu rasa silap tulis kat sini. Fungsi dia tolak kat sini.
tolak kat sini ya. Sini silap. Okay. Okay, so sini tolak, sini tolak, sini tolak. Okay, bila pindah kat sini akan jadi macam ni. Okay, sama dengan 8. Lepas tu kembangkan. So dapat apa? 12 tambah dengan K sama dengan 8. Maka nilai K berapa? 8 tolak 12. Cikgu, salah Ya. cikgu. Okay. Tu. Cikgu salah expand kat sini. Okay, thank you. So, negatif ni hati-hati expand. Tengok. Tadi cikgu buat silap tadi. So, dapat negatif So, negatif pindah ke sebelah kanan akan jadi tambah 12. Maka nilai K adalah 20. Okay. So, kita masuk dalam ni. Kalau kita tengok, okay, cikgu guna pen warna lain. Nanti nampak sikit perbezaan. Okey, apabila nilai K dapat berapa ni? Dapat 20. Masuk dalam ni. So, apa yang berlaku dalam ni? Iaitu awak akan dapat 2 sama dengan 6 hash tambah 20. Pindah dapat berapa? Negatif 18 sama dengan 6 hash. Hash dapat apa? Hash dapat negatif 18 bahagi dengan 6. So, dapat apa? Dapat negatif 3. Okey, maka kat sini kita dapat apa? Kita dapat K20. Okey, kita dapat K20. Sementara hash adalah negatif 3. Ni dalam atas ni. Okey. Boleh untuk A. Harap faham lah. Dapatlah macam ni. Okey, nak selamat, bila tulis macam ni, nak selamat untuk jawab B, okey, tulis dulu nilai yang kita dapat. Okey. Kalau kita tengok so, katakan kat sini adalah FY sama dengan besar Okey, FY sama dengan, kalau awak tengok kat sini, FY sama dengan hash. Berapa hash? Negatif 3. So, tulis sini. Negatif 3. Negatif 3 apa ni? Negatif 3Y. Okey, tambah dengan K. K berapa dapat ni? Dapat 20. So, tambah dengan 20. Kita ganti dulu. Hash negatif 3, K adalah 20. Okey, so kat sini K adalah 20. So, kat sini yang satu lagi fungsi dia adalah GY sama dengan 8 per dengan 20Y tolak dengan 20. Okey. Okey, yang mana apa ni? Yang mana Y tak sama dengan 20 per 2. Ganti je. K dapat apa? K dapat 20 tadi ganti je. Gitu je. Nak pemudahkan pun tidak ada masalah kat sini. Okey, sebab apa kita tulis ni? Nak selamat. Sebab nak jawab B. Tengok B. B dia guna ayat. Okey, B dia guna ayat. Dia kata apa kat sini? Okey, dia guna ayat. Kita guna pen mana merah pula. Okey. Dia kata apa? Memetakan Z. Mana Z? Ni Z. Okey, kepada mana? Kepada Y. Sedangkan dia bagi ke sini. So, dia soalan dia bagi hak ni. Soalan. Kehendak soalan B dia bagi kat sini. Nampak tak songsangan berlaku? Untuk soalan B, dia songsang berlaku. Kalau kita tengok soalan, okey, soalan asal dia. Cikgu kalau soalan macam ni, cikgu suka buat diagram. Okey, supaya awak senang. Okey, Y kepada mana? Kepada Z. Okey, dia bagi sini Okey, yang mana fungsi dia apa? Fungsi dia adalah GY sama dengan 8 per 2Y tolak dengan 20 yang mana Y tidak sama dengan 10 kat sini. Okey, soalan nak ke sini. Apa maksud ke sini? Dia oppose tau. Bila oppose kat sini bermaksud dia apa kat sini? Songsang. Songsang respect tu mana? Songsang terhadap Z. Okey. Tu. Gitu soalannya nak. Soalan yang pertama yang nak awak songsang je. So bagaimana nak start dia? Nak start dia buat gini. Ambil yang asal dulu. Okey.
Okay, dia banyak kaedah Cikgu biasanya guna kaedah gini. Iaitu equal to Z. Biasanya kita let to Y lah. Sekarang ni Z. Sebab apa Z ni? Z. Ni Z. Okay, biasanya kita let to Y. Sekarang ni Z. Sebab apa Z? Sebab dia bagi Z. Jangan buat Y. Dia bagi Z sini. Okay. Dia bagi Z sini. So Z lah guna. Kalau dia bagi W, W lah kat sini. So kat sini bagi Z. So kena ikut apa yang dia nak. Kita faham konsep dia Kita faham konsep dia. So kita ambil kat sini lah. Iaitu let 8 per 2Y tolak dengan 20 sama dengan Z. Okey, pindah je lah. So dapat apa? 8 per Z sama dengan 2Y tolak dengan 20. Dia banyak cara kat sini nak selesai. Kalau cikgu buat gini lah. Okey, tukar je. So apa yang berlaku kat sini? Iaitu 8 per Z sama dengan sama dengan kali sama dengan iaitu apa? Tambah dengan 20 sama dengan 2Y. Ni cikgu buat selesa. Okey, maka Y sama apa? Y 8 bagi 2 lah. 8 bagi 2 dapat apa? 4Z. 20 bagi 2 dapat 10. Okey. Boleh? Okey. Nak tinggal macam ni ke? Boleh juga nak tinggal macam ni. Tengok jawapan dia ada dua versi. Nak tinggal macam ni pun boleh, nak tinggal macam ni pun boleh. Okey. Awak boleh buat. Okey, gua garis sini. Oh, soalan nombor seterusnya tak boleh nak buat ah. Kat mana nak buat? Tak cukup ruang ah. Okey. Kat sini kita boleh tulis sebagai sosangan apa? Sosangan G terhadap Z sama dengan dapat apa sini? 4 senyap. Y. Berapa Y? 4Z. Kenapa Y? Tambah dengan 10. Okey. 10. Sama dengan apa? Okey, kalau kat sini kena tulis syarat lah. Cikgu kecil sikit kenapa orang kata Y ni ada kesilapan ni. Tengok fungsi dia let's say kat sini fungsi dia. Kalau sini Y, image dia pun Y. Kalau sini Y, sini adalah Y. Sekarang ni dia adalah Z. Kalau Z, cikgu tulis balik sebab dah cukup. Sebab dia ada dua jawapan yang boleh diterima. Okey. Dia kata apa? Sosangan G terhadap Z. Okey, sama dengan 4 per dengan Z tambah dengan 10. Tapi kena tulis syarat lah. Iaitu apa? Z tidak boleh sama dengan kosong. Sebab 4 bahagi kosong. Maka dia bukannya fungsi. Okey, yang ini jarang orang buat kat sini. Biasanya, pelajar dia buat macam ni pun boleh. Okey, dia buat apa? Dia samakan pembawah dia. So, akan dapat apa? 4 tambah 10Z bahagi dengan Z. Ni baru nampak lah. Iaitu nilai Z tidak sama dengan kosong. Okey, untuk soalan ni, hak tak sama ni kena buat lah. Bagi pecahan. Kalau tidak melibatkan pecahan, tidak ada masalah. Okey, kalau tidak melibatkan pecahan, tidak ada masalah. Kalau ada pecahan dan pembawahnya ada pemboleh ubah. Okey, maka kena buatlah syaratnya. Okey, so macam ni pun dah memadai. Okey, kalau tengok jawapan, okey, penulisan gini pun boleh. Tapi kalau gini cikgu rasa tak ramai jawab gini kau. Tapi kalau rasa payah jawab gini je lah. Dia sama je. Ni guna anak panah. Ni guna titik. Okey, ataupun guna sama dengan. Tidak ada masalah. Boleh je. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Nak tulis. Ya. Kau memang kena guna titik lah cikgu. Sebab dia minta function cikgu. Tidak ada masalah. Guna hak ni pun boleh, nak guna hak ni pun boleh. Tidak ada masalah. Cara penulisan kita ada dua. Okey, atau
Atau awak nak guna cara macam ke skema Japan bagi. Nak tulis gini pun boleh, tidak ada masalah. Tidak wajib Tidak wajib. Tapi yang mana biasa dengan awak? Jarang pelajar tulis gini biasanya. Tapi ikut penulisan sebenar hak ni lah. Tapi dalam SPM kita boleh buat belaka. Hak ni pun boleh, hak ni pun boleh, hak ni pun boleh. Tidak ada masalah. Boleh. Okay. Tapi yang terbaik hak ni lah. Terbaik yang inilah yang terbaik. The best answer. Okay, ni better answer. Okay. Tapi jawapan dia sama kau. Jawapan lah. Markah dia sama je. Kalau format belaka lah. Okay. Agak menjawab lah. Okay, yang seterusnya. Yang seterusnya dah tahulah nak tulis kat mana ni. Cari ruang dulu sekejap. Nasib lah. Cikgu padah ni luah. Cikgu nak tulis atas ni. Okay. Tak tahu nak. Sebab ni panjang kot ni. Sebab soalan ni dia melibatkan apa? Pecahan. Okay, dia melibatkan pecahan. Okey, kalau tengok soalan, kita tengok soalan dia. Kita tengok soalan dia. Sebab maklumat kita dah ada dah ni. Sekarang ni kita nak jawab soalan. Okey, maklumat kita dah ada. Sekarang ni kita nak jawab soalan. Apa yang dia nak? Dia kata apa? Daripada X, pergi kepada mana? Pergi kepada Z. Tengok. Dia gabung berapa? Dua fungsi. Okey, tadi cikgu kata dah. Okey, ni namanya fungsi gubahang. Fungsi gubahang. Okey, fungsi gubahang cikgu kata kalau X, tadi sini X lah. Okey, sini adalah X, sini adalah Z lah. Dia mesti ke kanan belaka. So, ni ke kanan, ni ke kanan. Tu maksud cikgu, ke kanan. Okey. Ni nota dalam buku teks awak lah. Okey, so dia kata ke kanan. Maknanya sini ke kanan. Okey, hak ni ke kanan. So, yang ini ke kanan kita dah ada. Okey, kita dah ada apa kat sini? Iaitu G. Tak jawab. GY sama dengan 8 per 2Y tolak dengan 20. Yang ini ke kanan kita dah ada belum? Yang ni. Belum. Belum. Ada. Tak ingat dah belum? cikgu. Dia ingat cikgu. Cikgu pun dia ingat kok. Okay. So, yang ini belum lagi ada Yang ini apa? Yang ini adalah FY sama dengan besar sikit. Okay, FY sama dengan negatif 3Y tambah dengan 20. Hak ni je belum tak? Sebab hak ni adalah daripada tengah ke kiri. Sekarang ni kita nak ke kanan. So ke kanan, kita songsangkan dia. Okay, so untuk soalan C duduk sini jawapan dia. Iaitu FY sama dengan negatif 3Y tambah dengan 20 sama dengan apa? Sini. Ni FY. Balik ke sini. Sama apa? Songsangan dia sama dengan X tolak 20 per X negatif 3. Okay, cikgu nak ajar easy math lah. Cara matematik mudah. Okay. Kalau songsangan respect to X. Betul. Okay, sama dengan. Okay, 20. Pindah jadi apa? Tolak. Okay, tolak 20. Ni darat tak? Ya. Darat. Darat pindah jadi apa? Bagi negatif 3. Okay, tapi negatif awak letak bawah biasanya. Biasanya negatif awak letak kat mana? Atas. Letak kat atas. So, bila letak kat atas, dia balik dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif X tambah dengan 20. Dia oppose direction daripada sign kat atas ni. Above ni. Jadi gitu. Ni cara congok lah. Cikgu ulang balik 20 pindah dapat tolak. Negatif dalam keadaan multiply ataupun times dekat sini dalam keadaan darat pindah jadi bahagi. Tapi negatif awak letak kat bawah.
biasanya orang letak kat atas. Bila letak kat atas, yang atas ni berlawanan arah. Katakan let's say sini positif. Oppose dia, berlawanan dia negatif. Sini negatif, berlawanan dia adalah positif. Okay. Ini adalah cara tips lah nak cepat pengiraan. Okay, nak cepat pengiraan. Nak satu-satu, buat satu-satu lah. Sebab ruang cikgu dah mencukupi kat sini. Okay. So apa yang perlu buat kat sini? Baru kita tahu. Okay. Cikgu dah kata iaitu you nak X kepada Y. So X kepada Y. So baca yang mana dulu? Bacalah G F inverse respect to X. Okay. So cikgu tukar pen. Mata halus sikit. Besar enggak? Okay, so apa yang berlaku kat sini? Iaitu G, F. Okay, masukkan apa? Songsangan. Tengok dia dalam bentuk apa ni? Dia bagi dalam bentuk pecahan. So pecahan dia dapat apa sini? Iaitu negatif X tambah dengan 20 bahagi dengan 3. Masuk dalam mana? Masuk dalam ni. Ni, ganti tempat ni. Okey, so akan jadi 8 per dengan 2. Okey, so kat sini negatif X tambah dengan 20 bahagi dengan 3. Sudah dapat gini. Kalau dapat gini nak buat guna pecahan dalam pecahan. Okey. Okey, so kalau cikgu lah. Yang atas ni darat dengan 2. Yang luar dalam kurungan ni darat dengan apa? Darat dengan 3. So akan dapat macam ni lah. Okey, akan dapat 8 per dengan negatif 2x. Ni darat 2 dapat negatif 2x. 20 ni darat dengan 2. Dapat apa? Dapat 40. Okey, negatif 20 ni darat dengan 3. Dapat berapa? Dapat negatif 60. Bahagi dengan 3. Okey. Okey, so bagaimana nak selesai? Selesai lah. Okey, yang ini duduk bawah, 3 ni naik atas. Atas sekali. So dapat apa? 8 darat dengan 3 lah. Dapat. Dia sebenarnya banyak kaedah ni. Cuma cikgu sikit-sikit kaedah ni sebab ruang tidak mencukupi . So 2x kat sini tolak dengan 20. So kat sini dapat apa? 24 per dengan negatif 2x tolak 20. Tengok tak? Negatif ada kat depan lagi. Okey. Cara yang pertama kecil dulu. Semua sekali bahagi dengan 2. So dapat apa? Dapat 12 negatif x tolak 20. Okey. So negatif mari mana? Duduk kat atas. Bila dia duduk kat atas, positif jadi apa? Jadi negatif. Okey, yang bawah berlaku apa? Negatif akan jadi positif. Berlawanan lah. Cikgu. Ya. 20 tu tak payah bagi 2 ke cikgu? 20 bagi 2 betul. Dapat 10. Thank you. Okey, terima kasih. Alamak. Tak boleh nak padang lah pula. Okey. Nak padang pun ni. Tu dia. Tu dia. Okey. Okey, kalau kita tengok, okey, terima kasih yang ni. Okey, so G inverse. Okey, dengan sosangan F ni, so kita akan dapat apa? Negatif 12 per dengan X tambah dengan 10. Okey, kalau macam ni kena tulislah apa syarat X supaya jadi kosong kat bawah ni, negatif 10 lah, iaitu X tidak sama dengan negatif 10. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, untuk soalan macam ni, okey, kena berhati-hati. Okey, kena berhati-hati. Okey. Kalau kita tengok matematik tambahan sikit je. Matematik tambahan yang pertamanya songsam. Okey, yang keduanya masukkan objek dia dengan negatif X tambah 20 per 3 ni. Yang lain dah jadi matematik. Yang ini dah jadi matematik ni. Okey, kaedah substitute kat sini. Okey, dan seterusnya.
Memang kena letak ke not equal to 0. Ya, yes. Kena letak. Okey. Bila je kena sekejap. Sekejap ada check cikgu baru pasang. Okey. Memang kena letak ke not equal to 0. Okey, jawapannya betul Nabiha Okey, bila kena letak cikgu? Okey, bila dia letak ada dalam bentuk pecahan. Okey, contohnya macam ni. Kalau 1/2 tak perlu letak. Kalau 1/x kena letak. Yang pertamanya pecahan. Okey, dalam bentuk pecahan. Yang keduanya penyebut dia. Penyebut dia ada pemboleh ubah. Pemboleh ubah. So, contohnya pemboleh ubah dia x. Kalau 1/x, apakah syarat 1/x? Iaitu x tidak boleh sama dengan kosong. Contohnya 1/3x tolak 1. Nilai x adalah tidak sama dengan apa? 1/3. Cara dia ambil bawah ni, 3x tolak 1 sama kosong. Okey, 3x sama dengan 1. Maka x adalah 1/3. So, tanda dia tidak sama. Okey, cara dia. Okey, so dia kena wajib lah. Wajib kena letak. Okey, wajib kena letak sebagai jawapan K. Kalau soalan tu dalam langkah kerja tak perlu letak. Okey, tapi kalau dia terlibat dalam jawapan K, okey, wajib letak. Boleh jelas Okey. Kalau awak katakan awak nak selesaikannya, macam ke cikgu selesaikan ni. Padang cikgu selesai ni. Cikgu dah letak ni. Mana? Mana? Pecahan ni. Ni. Mana? Macam di sini cikgu dah letak. X tak sama dengan apa? Negatif 10. Okey. Tak letak lagi ni. Cikgu susah dulu. Last sekali baru cikgu letak. X tidak sama dengan negatif 10. So, yang tanda ni. Okey. Yang tanda ni. Wajib letak bila jawapan K. Jawapan K. Di jawapan K. Yang ini. Tengok. Z duduk mana? Z duduk kat bawah. X duduk kat mana? X duduk di bawah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pecahan. So, kena wajib letak. Okay. Kena biasa-biasalah. Okay, ni adalah tajuk fungsi Okay, next. Oh, panjang lagi rupanya. Dah tidur awak malam ni. Okay, tengok soalan nombor sebelah. Soalan nombor sebelah ni tajuk dia apa? Sistem persamaan. Okay, sistem persamaan. Betul. Macam biasa je cikgu dengar suara ni. Okay, sistem persamaan awak dah belajar semasa tingkatan 4. Okay, dan cikgu rasa lah dia akan keluar dalam peperiksaan nanti. Okay, untuk tajuk ni. Okay, so kita tengok sistem persamaan yang kita belajar dia ada 2. Okay, dia ada 2. Okay, yang pertamanya adalah melibatkan 3 pemboleh ubah. Yang keduanya yang kita buat persamaan serentak baru ni, iaitu linear kepada non-linear. Nanti kejap cikgu tengok soalan sebelum ni, soalan ulang kaji 2 lah. Mana ulang kaji 2 ni? Okay, soalan ulang kaji 2 hari tu, kita dah jawab. Mana? Ni. Bukan. Pelawak. Ni. Soalan nombor 8. Soalan nombor 8 adalah sistem persamaan. Okey, sistem persamaan. Tapi soalan nombor 8 ni dia lebih kepada apa kalau ikut nota kita? Iaitu lebih kepada persamaan serentak. Ni kita dah buat dah sebelum ni. Okey, untuk hari ni dia melibatkan apa? 3 pemboleh ubah. Okey, so melibatkan 3 pemboleh ubah. Bila melibatkan 3 pemboleh ubah, dia ada 2 kaedah. Okey, dia ada 2 kaedah. Okey, kaedah yang pertamanya adalah kaedah penghapusan. Kaedah yang keduanya adalah kaedah pergantian. Kalau tanya cikgu, hak mana paling senang? Hak ni lah paling senang. Paling cikgu.
Okey, hak ni pun senang juga tapi awak kena ingat syarat dia. Okey, penyelesaian dia ni tinggal dulu. Okey, untuk hari ni dia ada dua kaedah. Satu kaedah pergantian, satu lagi adalah kaedah penghapusan. Hari ni cikgu cuba bawa dua-dua kaedah. Okey, cikgu cuba bawa dua-dua kaedah. Okey, kalau kita tengok apa yang berlaku kepada tiga orang ni, Wahidah, Atikah, Faruq. Hak ni tak ada pemboleh ubah. Yang ada pada pemboleh ubah adalah apa? Yang pertamanya adalah mana yang melibatkan tiga. Orang ingat? Okey, Atikah. Okey, yang ada pemboleh ubah adalah nasi goreng, ayam goreng dan sup cendawan. Oh, lapar perut lah pula malam ni. Okey, katakan kita namakan nasi goreng itu, kita namakan dia X. Okey, nasi goreng. Kita wilu nama. Betul, dok aja goreng balik. Okey, Y ni kita namakan dia apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Kalau kita tak namakan, bagaimana kita nak buat sistem persamaan dia? Okey, yang ketiganya Z. Z ni kita namakan sup cendawan. Okey, sup cendawan. Okey, kita namakan dia. Baru kita buat. Okey, apakah yang berlaku kepada Wahidah? Okey, Wahidah dia buat apa? Wahidah memesan 2 bahagian nasi goreng. Nasi goreng maknanya 2X. Gitu je. 2X nasi goreng dan 1 bahagian ayam goreng. Ayam goreng 1 bahagian. Kita tulis Y lah. Okey, yang kedua, apakah yang berlaku pada Atikah? Atikah, apakah yang berlaku pada Atikah? Hilang. Okey. Apakah yang berlaku pada Atikah? Atikah memesan, ini adalah untuk Atikah. Atikah memesan 1 bahagian nasi goreng, X je lah. Tambah dengan ubah X. Kan jadi darat lah pula. Okey, tambah dengan 1 bahagian ayam goreng, Y. Dan 1 bahagian sup cendawan, tambah dengan Z. Yang seterusnya Faruq. Faruq, apa yang berlaku pada Faruq? 1 bahagian sup cendawan. Sup cendawan ni, Z lah. Z. Okey, dan 2 bahagian ayam goreng, iaitu 2Y. Okey, 2Y. Dan last sekali bagi harga. Wahidah, Atikah, Faruq berharga berapa? Okey. Wahidah harga dia adalah RM20. Atikah harganya 21 dan Faruq adalah harga 26. Okey. Kalau soalan macam ni, awak boleh buat mana-mana kaedah. Awak boleh buat kaedah pergantian sebab ia tak ada syarat kat sini. Awak boleh buat kaedah penghapusan. Dua-dua kaedah awak boleh buat. Okey. So, kaedah yang pertama cikgu nak buat kaedah pergantian. Kaedah penghapusan awak buat sendiri Kena suruh cikgu tunjuk kau. Sebab kaedah penghapusan yang ada sedikit syarat dia. Okey, kalau cikgu kat sini, cikgu buat kaedah pergantian. Okey, cikgu buat kaedah pergantian paling senang. So, nak ganti apa cikgu? Okey. Nak ganti apa kat sini? Okey, kita ambilkan Wahidah okey, iaitu 2X tambah Y sama dengan 20. Maka Y sama dengan apa? 20 tolak dengan 2X. Okey, persamaan ini cikgu masukkan dalam Atikah iaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 21. Okey, so X tambah dengan 20 tolak 2X tambah dengan Z sama dengan 21. Okey, so 20 pindah ke sebelah kanan. So dapat apa sini? Dapat negatif X tambah dengan Z sama dengan 1 kat sini. Okey. Boleh kat sini? Okey. Ni cikgu masukkan dalam apa? Atikah Lepas tu cikgu masukkan dalam Faruq pula kat sini. Okey. So Faruq, apa yang berlaku kat sini Faruq? Okey. Iaitu 2Y tambah dengan Z sama dengan 26. Okey. Kalau awak tengok ni adalah Wahidah. Ini Wahidah masuk ke dalam Atikah. So Wahidah masuk ke dalam Faruq pula. Okey. So gantikan Y ni dengan 20 tolak 2X. Okey. So dapatlah macam ni. So tolong tengok ni. Manalah tahu tajuk ni masuk fraction nanti.
Cikgu tahu mana? Cikgu tak tahu. Tapi percayalah. Okey, so 40 tolak dengan 4x tambah dengan Z sama dengan 26. Okey. So apa yang berlaku kat sini? Dapatlah negatif 4x tambah dengan Z. Pindah 40 ke sebelah kanan. 26 tolak dengan 40. Dapat negatif 14. So kita dah ada dua equation kat sini. Okey. Dua equation kat sini. Okey. Dua equation di sini. Okey. So apa yang perlu kena buat kat sini? So gantilah kat ni kan. So. Okey. So gantikan kat sini Z sama dengan negatif 14 tambah dengan 4x. Okey, yang ini masuk dalam mana? Masuk dalam ni. Okey, masuk dalam ni. So kat sini negatif x tambah negatif 14 tambah 4x sama dengan 1. Okey, so selesailah kat sini. Okey, 14 tambah dengan 4x sama dengan 1. So hati-hati kat sini. So 3x sama dengan 15. X sama dengan 5. Ingat, nilai kat sini. Okey, nilai kat sini. Nilai kat sini melibatkan apa? Harga. So nilai X, nilai Y dengan nilai Z ni tak boleh negatif. Tu tips dia nak tahu. Katakan X ni tiba-tiba dapat negatif 5. Maknanya ada tu kesilapan kat mana awak buat. Okay. So X dapat 5. 5 nak masuk mana? Masuk dalam ni. Okay. So Z. Nanti awak susun balik. Cuma cikgu we flow je kat sini. 4 darab dengan 5. So Z tengok. Z tidak akan dapat nilai negatif. Pastikan Z dapat apa? Nilai positif. Okey, so berapa nilai Z kat sini? Iaitu negatif 14 tambah dengan 20, maka Z bersamaan dengan 6. So kita dah ada X sama dengan 5, Z sama dengan 6. Okey, so cari Y. Y nak masuk mana? Y masuk dalam ni. Ni dah masuk dalam ni. Boleh? Okey, so Y kat sini kalau paling senang lah. Y sama dengan apa? Y sama dengan 20 tolak dengan 2 darab dengan 5. So Y dapat apa? 20 tolak 10 sama dengan, ni pada nekah lah. Tak silap cikgu nak cari Y tau. Soalan yang nak apa? Soalan nak find the price of one part of fried chicken. Iaitu ayam goreng. Perwakilan ayam goreng berapa? Y. Sebenarnya Y ni kita boleh cari dah ni bila dapat X ni. Bila dapat X ni terus kita cari dia. Boleh juga nak buat gitu. Taklah panjang kira kita. Okay, so ayam goreng. Ayam goreng. Ni cara nak buat jawapan akhir iaitu Y sama dengan 10. Nak tulis unit pun boleh, tak boleh tulis pun tidak ada masalah. Dah memadai. Cuma awak kena nyatakan ayam goreng iaitu Y. Sebab kalau cikgu tak boleh nak baca untuk awak Y ni adalah ayam goreng. Awak kena khabar kepada cikgu bahawa awak selesaikan Y ini adalah ayam goreng. Okey, ini adalah kaedah yang pertama. Nanti kalau rajin buat kaedah penghapusan kat sini. Okey, penghapusan. Okey, penghapusan kat sini. Betul tak idea tau? Penghapusan. Dah. Okey. Soalan ada lagi 2 soalan cikgu ajar sajalah. Kaedah penghapusan nanti buat sendiri. Kalau dah nanti cikgu akan cari soalan baru, kita akan buat soalan penghapusan macam mana. Okey, yang seterusnya soalan nombor 12. Okey, nombor 12 ni tajuk dia apa? Nak cepat Nombor 12 tajuk dia. Okey, tajuk dia adalah tajuk bab 2. Okey, kita tengok tajuk bab 2. Okey, tajuk bab 2. Tajuk bab 2 banyak sangat ia boleh uji awak. Yang pertama ia boleh uji apa? Persamaan serentak yang melibatkan rumus yang melibatkan PKD. Okey, penyempurnaan kuasa 2 ataupun completing the square. Yang ketiganya adalah bentuk apa ni? Bentuk persamaan. Okey, kesamaan pun ia boleh uji awak apa? Lakakan gerak, garis nombor, jadual. Okey. Dalam fungsi kuadratik pun dia boleh uji apa? Jenis punca B kuasa 2 tolak 4AC iaitu pembeza layam.
Okey, iaitu lebih besar dari kosong, sama kosong, tidak kecil dari kosong. Okey, dalam kat sini pun dia boleh uji. Cikgu tengok hak banyak-banyak ni hak boleh diuji hak warna hijau ni lah. Iaitu bentuk am, bentuk betek, pitasam. Apa maksud bentuk am? Ada 3 syarat kesan dia. Apabila A senyum, A masam. Apabila B positif, B negatif. Apabila C bertambah dengan C berkurang. Okey, begitu juga dengan bentuk vortex. Okey, bentuk vortex dia kesan dia sama dengan atas ni lah. Okey. Cuma kat sini pakai hash. Hash adalah pasti simetri iaitu bertambah, berkurang, bertambah, berkurang dan seterusnya pitasan. Pitasan ni tak boleh uji mana. Yang cikgu tengok kalau awak nak buat betul-betul nanti, cikgu akan cuba cari soalan ni lah. Ni. Sedap soalan ni. Okey, cuma hari ni cikgu pergi ke soalan mana? Soalan so dan po. Okey, pesa ni. Untuk hari ni cikgu pergi hak ni dulu. Okey, warna purple ni dulu. Okey. So apa maksud dia? Okey, maksud dia kat sini punca. Okey, root. Dia kata apa? Diberi hash tambah k dengan k tolak 2 ialah punca. Okey, dia bagi root. Dia ada bagi 2 root. Yang pertamanya adalah hash tambah 1. Yang keduanya adalah k tolak 2. Okey, yang keduanya dia bagi apa? Dia bagi equation. Okey, apa equation dia? Iaitu x power of 2 plus 9x tambah 14 equal to 0. So kat sini, first step identify the value of A, the value of B, and then nilai C. Okey, so kat sini baru apply. Apply apa? Hasil tambah punca. We call the source, sum of root. Apa maksud dia? Root dia lah, iaitu hash tambah 1 tambah dengan K tolak dengan 2. Formula dia apa? Formula dia adalah negatif B bahagi dengan A. Apakah negatif B? Negatif 9. Okey, apakah A? A adalah 1. So, let lah kat sini. Okey, so hash tambah dengan K, 1 tolak 2. So, dapat negatif 1 sama dengan negatif 9. Okey, so pindahlah. Hash tambah dengan K sama dengan negatif 8. Negatif 8 apa? Salah kat sini. Betul tak 8? Betul dah cikgu. Cikgu kata salah. Kat mana salah cikgu? Cikgu salah tulis apa ni? Oh, cikgu rasa soalan ni salah. Alamak, cikgu typo ke soalan dia? Sekejap betul dah Okey. Okey, hash dapat apa hash? Siapa dah selesai soalan ni dapat kau ni? Macam salah ke? Tak dapat sama dengan negatif 8 tolak dengan K. Kejap cikgu nak check soalan dia. Cikgu ni cari Paul lah cikgu. Paul, ya. Paul, product of root. Exactly. Okey, sekejap cikgu nak check. Soalan MIP 1, soalan nombor 14. Soalan silap ni cikgu rasa. Soalan betul. Penyelesaian cikgu salah. H tambah 1, K tolak 1. Penyelesaian cikgu salah. Okey, biarlah. Cikgu. Ya. Tak apa, betul dah cikgu. Okey. Hasil darab punca. Okey, let's say POR. Okey, so apa yang laku pada POR? Hash plus 1, K minus 2, C divide by A. So, C apa C? 14 lah. Bahagi dengan 1. So, kat sini expand berlaku iaitu dapat hash K tolak dengan 2 hash tambah dengan K tolak dengan 2 sama dengan 14. Okay. So, apa yang berlaku kat sini? Okay, so hash K tolak dengan 2 hash tambah dengan K sama dengan 16. Betul tak? Itu salah cikgu kembangkan. Betul tak? Betul tak? Sebab
Cikgu buat ada soalan ni tapi salah Mungkin cikgu duk recheck kot. Sebab kat sini dapat negatif 7 dengan 2K. Kat mana cikgu silap? So. Okey. Cuba pening lah ni. Okey, betul tak cikgu Cikgu tanya awak lah. Boleh Okey, apa next step yang perlu cikgu buat kat sini? Masuk gantikan hash dengan ke dalam name. So dapat apa kat sini? So dapat K. Okey, K duk luar, negatif 8 tolak K. Tak tolak dengan 2 hash negatif 8 tolak dengan K. Tambah dengan K sama dengan 16. Okey, so selesaikan kat sini. Okey. Bila selesai macam ni, apakah yang perlu awak kena buat? Quadratic formula. Ya. Quadratic formula. Okey, yang ini boleh cross. Boleh cross tak ni? Sekejap. Yang ini negatif 8. Negatif 8 tambah 2, negatif 5. Tambah 1, negatif 4 tau. Tak dapat jawapan. Kat mana cikgu silap? Ya Allah, kat mana? H tambah K. Okey. Kalau rasa susah, cikgu rasa susah lah soalan ni tau. Cikgu buat satu lagi kaedah. Nanti kaedah ni awak buatlah sendiri. Cikgu pening dah ni. Okey, satu lagi kaedah yang paling senang. Okey, kaedah yang paling senang ada kat sini. Lain. Okey, nanti awak buat kaedah so dampar ni. Okey, cikgu ajar satu lagi kaedah yang paling senang. Sebab solution cikgu dah sama dengan jawapan. Sekejap. Nanti kalau cikgu dah buat malam ni, cikgu post dalam grup untuk kaedah so dampar. Sebab nak cepat punya pasal. Okey, ada satu lagi kaedah. Okey, kaedah apa? Awak faktor je kat sini. Okey, ni kaedah yang paling senang. Okey, iaitu awak faktor kat sini, awak akan dapat nilai X. Okey, so nilai X kat sini, ini adalah punca sebenarnya. Okey, ini adalah punca. Okey, so X tambah 2 kat sini adalah X tambah 7. Ini adalah punca. Let's say cikgu ambil nilai hash je. Okey, hash tambah 1 sama dengan hash tambah 1 sama dengan negatif 2. Betul tak? Cikgu betul ke salah cikgu buat Okey, nilai hash sama apa? Negatif 3. Okey, satu lagi cikgu ambil hash tambah 1 sama dengan negatif 7. Maka nilai hash adalah negatif 8. Baik. Lain macam je ni. Okey, tolak 2, kosong. Okey, tak apalah. Kita buat satu lagi. Tak masalah. Okey, yang satu lagi adalah K tolak 2 sama dengan negatif 2. Maka K adalah kosong. Okey, dan satu lagi adalah K tolak 2 sama dengan negatif 7. K sama dengan negatif 5. So, apa syarat dia? Dia kata apa? Hash lebih kecil daripada K. Okey, hash lebih kecil daripada K. Katakan, okey, yang mana paling kecil? Sini, antara ni. Yang mana paling kecil? Mak cikgu rasa ada dua jawapan ni. Okey, iaitu apa? Negatif 8 lebih kecil daripada negatif 3. Tu. Okey, maka apa? Hash adalah negatif 8, K adalah negatif 3. Okey, ni satu lagi sini.
Okey. Cikgu, bukan dua-dua tu hash ke cikgu? Mana dua-dua hash? Dia ada. Kita masukkan dia. Kita anggapkan dia root. Ni cikgu takut sikit nak ajar kaedah ni. Okey, awak kena anggapkan dia dua-dua root. Okey, begitu juga kat sini. Sebab dia ada dua jawapan kat sini. Okey, ada dua jawapan kat sini. Okey, satu lagi adalah negatif 5 dengan kosong. So, kat sini, apa yang paling kecil? Hash up. Okey, so hash adalah negatif 5. Nilai K adalah kosong. So, jawapannya dia ada dua jawapan. Cikgu tinggal jawapan ni. Okey, patutnya dia ada dua pasang. Dua pasang. Okey, dua pasang. Okey, sama ada negatif 8 dengan negatif 3 ataupun negatif 5 dengan kosong. Boleh untuk soalan ni? Okey, dia ada dua pasang. Okey. Okey, satu lagi awak boleh buat sopa. Sopa pun awak akan jumpa dua pasang juga nanti. Nanti cikgu buat lah. Awak cuba buat dulu nanti. Dapat tak dua pasang? Okey. Padang sekejap. Alamat 10.30. Okay, sepatutnya soalan ni find the values of hash. Cari nilai-nilai hash dan nilai-nilai K sepatutnya. Okay, next, yang seterusnya. Okay, yang seterusnya kat sini. Okay, apakah yang perlu awak kena faham kat sini? Okay, yang perlu awak faham P dengan Q adalah punca bagi apakah nilai-nilai P. Okay, nilai-nilai P. Ni baru dapat sepasang kat ni. Okay, nilai-nilai P. So, apa yang berlaku kat sini? Okey, kat sini paling senang kalau soalan macam ni paling senang buat dalam so dan for lah. Okey, cikgu cuba buat so dan for. Okey, so kat sini nilai A berapa? 4P. Nilai B 7. Nilai C adalah Q. Okey. So hasil tambah punca so iaitu punca dia berapa? P plus Q. Minus 7 divide by 4P Okay, formula dia adalah negatif B bahagi dengan A. Okay, pindah ke sebelah kanan. So, cikgu darab lalu lah. So, akan dapat 4P kuasa 2 tambah dengan 4PQ sama dengan negatif 7. Okay, ni untuk so. Okay, kalau cikgu so dengan por buat sebelah-sebelah. Senang nak tengok. Jangan buat atas dengan bawah. Okay, buat sebelah-sebelah senang. Hasil darab punca. Let's say por. Iaitu P darab dengan Q, iaitu Q bahagi dengan 4P. Okey, so selesaikan kat sini. Okey, bagaimana nak selesai kat sini? Nampak tak? Cross kat sini. Okey, so P dapat apa? 1/4P. Oh, dah nampak? Dah nampak. Cikgu buat balik. Cikgu buat sesalah senang. Okey, kat sini dapat P darab dengan Q sama dengan Q per 4P ya. Iaitu kat sini adalah C bahagi dengan A. Kat sini tadi adalah negatif B bahagi dengan A. Okey. So 4P PQ bahagi dengan Q sama dengan 1/4P. Nampak? Boleh cross So tinggal P So P kat sini pindah ke sini. So dapat PP. So P kuasa 2. Bila P kuasa 2, apa yang berlaku kat sini? Square root lah. Bila square root, dia akan jadi plus minus 1/2. Gitu je. Dia akan jadi plus minus 1/2. Okay, so kat sini dia ada 2 lah. 2 benda. Yang pertamanya adalah P sama dengan 1/2. Semasa 4P kuasa 2 tambah dengan 4PQ sama dengan negatif 7. Okay. Let's say lah cikgu ambil yang positif dulu. Nanti kita akan dapat pair dia. Kita akan dapat pair dia. Okay, so kat sini masuklah. Ni tambah 4
P 1/2 Q sama dengan negatif 7. So kat sini dapat 1, sini dapat 2Q, sini dapat negatif 7. So 2Q sama dengan negatif 8. Q sama dengan negatif 4. Okay, so pair yang pertama yang kita dapat kat sini adalah jika P sama dengan 1/2 maka Q adalah negatif 4. Okay, ni pair yang pertama. Okay, pair yang kedua, cikgu buat sini lah. P sama dengan negatif 1/2 semasa 4P kuasa 2 tambah 4PQ sama dengan negatif 7. Masuk je lah. So kat sini 4 kuasa 2 tambah 4. Okay, hati-hati ada negatif kat sini. Okay, so sini masih lagi sama 1 sini je tolak. 2Q sama dengan negatif 7. Okay. So kat sini dapat negatif 2Q sama dengan negatif 8. Q sama dengan 4. Okay. So pair yang kedua kita dapat P negatif 1/2 semasa Q adalah 4. So kita akan dapat dua pair. Satu pair kat sini, satu lagi pair kat sini. Tu soalannya adalah tengok soalan dia adalah nilai-nilai. Maknanya jawapan dia mesti lebih daripada 2. Okey, panjanglah pula soalan kita. Cuma hak ni lah cikgu hutan, nanti cikgu tunjuk satu lagi cara. Tak boleh nak mikir lah. Okey, itu sajalah daripada cikgu. Dan selamat mengulang kaji selepas ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada soalan kan? Ada Okey, boleh. Okey, boleh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Ya.